Kami dari kumpulan 2 telah berbincang dan bersetuju untuk memilih tajuk isu-isu dalam sains dan teknologi yang menjurus kepada perubatan. Kumpulan kami terdiri daripada 3 ahli iaitu saya, Nur Afidah binti Yusof, Najwa binti Abdul Latif dan Muhammad Syukri bin Muhammad Hussein. Kami juga akan membincangkan isu-isu kontemporari yang berkaitan dengan sains dan teknologi serta penyelesaiannya berlandaskan kerangka pandangan Islam. Isu yang paling penting di sini adalah memahami peranan sains dan teknologi dalam konteks manusia beragama Islam. Bagi setiap individu Muslim, tujuan hidup adalah berasaskan 2 perkara, iaitu sebagai hamba dan juga khalifah Allah di muka bumi. Justeru, segala perkara yang dilakukan oleh seseorang itu mempunyai implikasinya terhadap tanggungjawabnya kepada Sang Pencipta. Bagi seorang saintis Muslim pula, segala bentuk aktiviti dan kajian berkaitan dengan sains dan teknologi hendaklah diselaraskan dengan prinsip asas ajaran Islam. Sains dan teknologi boleh dan sering digunakan secara bergantian, tetapi matlamat sains adalah mengejar pengetahuan untuk kepentingannya sendiri, manakala matlamat teknologi adalah untuk menghasilkan produk yang menyelesaikan masalah dan memperbaiki kehidupan manusia. Wahyu iaitu Al-Quran dijadikan sebagai sumber di mana ia adalah garis panduan kepada saintis dalam melaksanakan kajian atau uji kaji. Ini adalah bagi menggalakkan supaya mengkaji alam tabi'i dan mengajak manusia supaya menggunakan akal fikiran dan mata hati untuk berfikir. Kitab Al-Quran yang menjadi sumber pelbagai cabang sains dan teknologi, di mana sifat dan sumber daripada Al-Quran menjadi panduan kepada pembentukan bidang-bidang dan cabang ilmu atau klasifikasi ilmu dalam Islam. Melalui kajian sains dan teknologi, keperluan manusia dapat dipenuhi dan menjadikan kehidupan manusia lebih sempurna. Berdasarkan kepada hakikat inilah, maka umat Islam perlu mengambil manfaat daripadanya dengan menggunakan akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah untuk menjalankan pengkajian yang bersifat empirikal dan saintifik. Sekiranya ini dapat dilaksanakan, maka tidak syak lagi zaman kegemilangan Islam dapat dikembalikan dan Islam sekali lagi akan menjadi sumber inspirasi kepada kemajuan tamadun dan kekuatan ummah. Dalil nakli tentang teknologi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Wa anzalna hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'un lin-nasi wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib. Innallaha qawiyyun 'aziz. Kami turunkan kepada mereka besi yang terdapat padanya kekuatan yang sangat besar serta manfaat yang banyak bagi manusia. Surah Al-Hadid ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai sekalian jin dan manusia, jika kamu berkuasa menembusi penjuru langit dan bumi, hendaklah kamu tembusinya. Kamu tidak akan dapat menembusinya kecuali dengan kekuatan. Surah Ar-Rahman ayat 33. Sesiapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan semua manusia. Namanya dakwah dengan perbuatan. Tengok keindahan Islam. Allahu Akbar. Isu pendermaan organ. Apakah pendermaan organ? Pendermaan organ ialah proses mendermakan sebahagian organ daripada tubuh badan kita untuk tujuan pemindahan kepada orang lain yang memerlukan kerana kegagalan atau kerosakan organ tersebut. Persidangan telah memutuskan bahawa pemindahan jantung dan mata orang mati kepada orang yang hidup adalah diharuskan dalam Islam. Organ yang boleh diterima jantung, paru-paru, hati dan buah pinggang. Tisu yang boleh diterima terdiri daripada injap jantung, mata, kornea, tulang dan kulit. Kalau dia sudah buat surat ikrar, maksudnya kalau dia meninggal atau apa pun,
maka dia nak mendermakan organnya, hatinya, jantungnya atau liver ke apa saja, maka dia diwasiat. Dia sudah berwasiat, tak boleh ditahan. Isu derma darah. Derma darah berlaku apabila seseorang secara sukarela telah membenarkan darahnya diambil dan digunakan untuk pemindahan atau dijadikan ubat melalui proses yang dipanggil pemeringkatan, iaitu pengasingan komponen seluruh darah. Penderma darah hukumnya adalah harus. Tidak perlu diasingkan darah orang Islam kepada darah orang bukan Islam. Penghargaan dalam bentuk bayaran kepada penderma darah adalah tidak digalakkan. Hukum terima derma darah dari orang bukan Islam harus. Lepas tu kau tanya ulama' dah, kalau dia sembah berada apa semua, darah dia tu dok jadi darah syirik. Dok. Syirik bukan di darah, syirik duduk pada akidah, pada jiwa dia. Faham? Innamal musyrikuna najasun. Hanya sahaja musyrikin itu najis, bukan darah dia, iaitu najis akidah dalam ayat ini. Dah kalau kita derma darah pula atau kita derma buah pinggang pada orang yang buat maksiat, dia tanggung sendiri. Buah pinggang kita tak terlibat. Isu eutanasia iaitu dikenali sebagai mercy killing. Berusaha mempercepatkan kematian dengan memberhentikan rawatan atau mengambil ubat-ubatan pada dos yang berlebihan untuk menghentikan hayat adalah perbuatan membunuh. Perbuatan membunuh adalah perbuatan yang berlawanan kehendak Allah SWT dan merampas haknya. Okey, hukumnya adalah haram. Tindakan ini umumnya dilihat melanggar undang-undang di banyak negara di dunia seperti Malaysia, Singapura, United Kingdom dan beberapa negeri di Amerika Syarikat. Setiap individu adalah dilarang daripada melakukan eutanasia atau mercy killing atau assisted suicide. Ia ialah amalan yang ditegah oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, setiap individu adalah disarankan agar menyedari bahawa kita berhak untuk menentukan masa hadapan. Ini adalah warta kerajaan daripada Negeri Selangor. Ia diterbitkan pada 27 Disember tahun 2012. Dalam warta kerajaan ini dia memberitahu bahawa eutanasia ni adalah haram dan dia adalah berlawanan dengan kehendak Allah SWT. Seterusnya, masalah umat Islam dalam kepentingan sains dan teknologi dalam perubatan. Yang pertama, menyediakan forum yang formal dan penyelidikan. Yang kedua, ulama perlu prihatin dan proaktif dalam menjalankan penyelidikan. Dan yang terakhir sekali ialah sikap keterbukaan dan bebas dari perasaan bimbang adalah penting. Kesimpulan, isu perubatan dalam sains dan teknologi. Yang pertama, kembalikan unsur nilai dan kerohanian dalam sains dan teknologi. Yang kedua, cabaran etika berkaitan baik dan buruk bergantung pada niat, sumber, penggunaan dan matlamat. Dan yang ketiga, sains dan teknologi sebagai alat mendapatkan al-falah iaitu kejayaan. Dan yang keempat, sains dan teknologi menjana mewujudkan masyarakat madani. Dan yang terakhir sekali, sains dan teknologi syarat memenuhi tanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ini adalah rujukan yang kami rujuk untuk mengupas isu perubatan di dalam sains dan teknologi. Sekian daripada grup 2. Terima kasih kepada pensyarah Ustaz Hassan bin Jadi. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih.